Beberapa kajian komprehensif seperti kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan NHMS dilaksanakan untuk meninjau fenomena kesihatan mental rakyat khusus kepada segmen populasi tertentu. Tinjauan NHMS 2018 mendapati kira-kira 29% dewasa di negara ini mengalami gangguan mental. Tambahan lagi dianggarkan 12% kanak-kanak dan remaja turut mengalaminya. Prihatin orang sekeliling dengan mendengar rintihan individu yang berhadapan tekanan membantu mereka daripada membuat keputusan luar dugaan termasuk cubaan membunuh diri. Menurut pakar Sekretariat Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM, Profesor Madya Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari, langkah pertama yang perlu diambil adalah mendengar luahan mereka dengan sabar. Kegagalan menangani kesihatan mental atau sering mengalami gangguan mental mendedahkan individu kepada penyakit mental lebih serius seperti kemurungan, kerisauan melampau, bipolar dan skizofrenia. Sejak dahulu lagi, pakar perubatan bersependapat tekanan yang tidak terkawal dan ditangani dengan baik boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan mental seseorang termasuk golongan muda. Ramai yang tidak menyedari hakikat bahawa masalah kesihatan mental membabitkan setiap peringkat umur, bukan hanya membabitkan golongan dewasa. Bayi yang baru dilahirkan juga tidak terkecuali. Berdasarkan dunia perubatan, bayi yang baru dilahirkan berisiko menghidapi penyakit mental, didorong oleh faktor dia dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah, ibu bapa yang tidak bersedia, atau terlalu muda dan ibu yang mempunyai masalah kemurungan. Bayi menangis mungkin satu keadaan biasa. Malah ramai beranggapan ia satu proses perkembangan atau pembesaran kanak-kanak. Namun, jangan ambil mudah jika tangisannya berlebihan dan terlalu kerap. Kanak-kanak ini mungkin berhadapan penyakit mental dan berpotensi menjadi masalah yang serius jika dibiarkan tanpa rawatan. Menurut Dr. Fairuz Nazri, masalah mental dalam kalangan kanak-kanak dan remaja lelaki yang ketara biasanya membabitkan masalah luaran seperti hyperaktif, melawan cakap ibu bapa, masalah disiplin di sekolah dan masalah dadah. Manakala kanak-kanak dan remaja perempuan pula membabitkan masalah dalaman seperti kurang tumpuan, murung dan mencederakan diri sendiri. Masalah kesihatan mental boleh dirawat sekiranya setiap individu memainkan peranan dengan sentiasa peka terhadap keadaan pesakit. Bagi keluarga pula, haruslah sentiasa mengambil berat terhadap kemurungan anak-anak. Membimbangkan sebenarnya adalah berdasarkan statistik semuda usia 5 tahun atau 6 tahun dah boleh mula ada orang kata apa simptom mempunyai masalah sakit jiwa dan mental. Ini yang menjadi penekanan kita bagi topik hari ini. Okey, kita nak bincang lanjut tentang situasi kesedaran kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan barangkali sampai ke peringkat remaja sebelum keadaan ini dibawa di alam dewasa. Betul. Ya, kita bersama dengan Syazima Masyud Shah, pakar psikologi klinikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat ya? Sihat, Ya. Alhamdulillah. Syazima sebutkan kita pernah bawa topik, memang topik ni kita akan sentiasa bawa kan? Betul. Ya. Kita pernah bincang tentang ni dulu. Itulah dia. Okey. Saya nak pendapat anda sendiri berkenaan dengan disebutkan kita masih membawa topik yang sama. Mengapa kita masih mengalami atau menghadapi masalah sebegini dan sebegini banyak kes yang kita dengarkan remaja membunuh diri, mencederakan diri dan sebagainya. Depresi. Mengapa? Saya rasa sekarang ni memang dari segi kesedaran awam juga tentang depression, tentang anxiety, stres juga kita memang dalam 2-3 tahun ni lah memang berkembang dan lebih ramai orang yang tahu tentang masalah ni. Dan oleh sebab itu lebih ramai yang report masalah-masalah ni daripada dulu tu. Dulu tu memang kita tak ada social media, kita tak ada macam banyak parents yang suka nak ambil foto ataupun nak bincang tentang masalah yang anak-anak mereka sedang hadapi. So masa tu kita tak nampak sangatlah masalah ni. Tetapi memanglah benda ni memang ongoing dan selalunya setiap kali kita berbincang tentang ni ada perkembangan baru dari segi apa yang telah berlaku dari segi perkembangan dalam dunia, perkembangan dari segi social media sekarang dan banyak benda yang cabaran yang budak-budak sedang hadapi sekarang juga. So dari segi itu memang dia
mungkin topik yang sama tetapi dalam skop yang sikit berlainan daripada dia berlainan lah daripada apa yang kita bincang dulu tu. Ya. Yalah, kita bercakap tentang satu situasi mungkin sebelum zaman pra teknologi, pra media sosial ni, perkara ini dah ada cuma tidak dilaporkan. Ya. Bila Syaziman sebut tentang perkara ini, saya teringat ada satu filem Dead Poet Society. Tentang satu keluarga yang ayahnya menekan anaknya untuk belajar bersungguh-sungguh sampai akhirnya anaknya bertindak bunuh diri. Tapi filem itu dibuat ataupun berkisah tentang era 40-an 50-an. Maknanya situasi begitu berlaku cuma sekarang ini lebih terdedah dengan berita ini dan juga risikonya dengan adanya media sosial. Jadi bagaimana ataupun adakah pengendalian situasi ini semakin lama semakin rumit disebabkan kita rasa semakin banyak kes itu kita dengar ataupun disebabkan teknologi dan juga media sosial ini ataupun apa sebenarnya? Saya rasa dari segi media sosial memang mempengaruhi apa yang sedang berlaku. Kita boleh nampak yang selalunya budak-budak pun sekarang dah tahu macam mana nak guna Instagram, dan baby pun dah boleh nak tengok YouTube dan semua kan. So dari segi tu pun boleh nampak yang mereka memang terpengaruh dengan Instagram ataupun cara mereka nampak dari segi your outlook you to the whole world. So memang terpengaruh dengan benda macam tu sampai semua kena perfect. Macam saya rasa Ali ada cakap tentang kena jadi flawless. So dari segi tu mereka memang akan stres lah kalau nampak orang lain buat macam okey, dia punya result lagi bagus daripada saya, dan dia boleh post, kenapa saya tak boleh post? Benda tu macam memang akan membuat kita stres sebab kita nak nampak macam kita perfect sangat juga. So this is more to kepada remaja lah saya rasa, untuk remaja. Tetapi untuk kanak-kanak pula kita boleh nampak yang parents pula yang akan memberi tekanan macam ni kepada anak-anak sebab mereka pula nak tunjuk kepada orang lain yang anak mereka pun pandai. Boleh buat ni, boleh buat tu. Kita melihat ni perbincangan dalam sudut sedikit kontra. Apa yang disebutkan adalah kita dalam dunia laman media sosial di mana kita suka-suka share sama ada ibu, bapa ataupun anak sendiri. Adakah mereka yang mengakui mereka mempunyai masalah mental sama ada dia seorang dewasa ataupun remaja atau kanak-kanak ini sesuatu perkara yang sepatutnya dinormalkan kerana kita melihat bagi penyakit mental itu sendiri kan ada banyak jenis yang berbeza. Ada yang mild, ada yang serius. Tapi sekarang ni makin lama makin ramai yang kata, oh saya ada penyakit mental, saya ada masalah ni, this and that. Jadi adakah ini satu perkara yang perlu kita perlihatkan cara untuk kita mendiagnose seseorang itu sepasti-pastinya mempunyai masalah mental? Macam ni, saya akan beritahulah. Memang ramai sekarang ni yang suka self-diagnose. Yes. Okay, self-diagnose, mereka bagi label tu kepada diri mereka sendiri supaya mereka ada dia punya excuse ataupun dia boleh bagi tahu yang sebab saya ada masalah ni sebab tu saya tak boleh buat benda ni. Alright, dan itu adalah salah satu cara mereka nak bagi tahu kat orang, oh saya tak boleh buat benda ni, tak boleh. It just becomes an excuse, alasan sahaja. Dan memanglah diagnosis untuk self-diagnose tu memang kami memang tidak menggalakkan benda macam tu sebab kalau seorang buat, nanti semua orang akan buat juga. Orang yang tak ada pun akan kata dia ada. Yang dia ada. So dari segi kita memang dari tadi cakap tentang the konflik. Macam mana ni? Nak bagi tahu kat semua orang yang kita ada masalah mental ke tak nak bagi tahu. Saya rasa kalau kita memang dah pergi jumpa pakar dan kita dah dapat diagnosis yang sebenar dan kita nak bagi kesedaran kepada orang awam tentang apa masalah yang kita sedang hadapi, itu adalah memang baguslah sebab kita bagi kesedaran kepada orang yang masalah ni memang ada dalam kita punya society, kita punya masyarakat memang ada masalah ni. Dan kalau ada kawan-kawan ataupun you punya family yang ada masalah ni, kita boleh nampak dan kita boleh faham, oh mungkin dia ada masalah ni. So saya rasa dari cara mereka buat, macam mana mereka keluarkan status mereka tu adalah yang kita kena tengoklah. Maknanya walaupun bukan pengakuan tapi apa yang mereka kongsi itu dah boleh ada nampak corak-corak tertentu ya. Tak adalah cakap benda ni saya tak boleh buat macam ni sebab ada masalah ni. So it's become an alasan lah. Betul. Nanti ramai pula akan ambil kesempatan menjadikan sebagai alasan ya. Okey, Syaziman kita ada pemanggil. Kita lian. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kita lian? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Cik Syafizan ya.
Ya, pertanyaan saya. Silakan. Adakah faktor pemakanan menyebabkan penyakit mental mengenai ringan dia atau ya? Okey. Faktor pemakanan ya? Ya. Okey. Baik, Terima kasih. terima kasih. Okey, macam mana pemakanan ini memainkan peranan dalam pembentukan kesihatan mental? Okey, dari segi memang pemakanan memang tak ada kaitan sangatlah. Memang tak ada kaitan sangat. Mungkin apa yang dimaksudkan nutrisi tertentu yang kurang dalam badan sebabkan otak ataupun cara pemikiran kita macam a bit Antara tu dia setakat ni memang tak ada research yang menunjukkan kalau kita ada kekurangan dari segi apa-apa nutrisi kita akan ada masalah penyakit mental. Memang tak adalah. So dari segi pemakanan tu memanglah of course kita galakkan benda yang balance diet, benda-benda yang biasa. Alright? Ya, okey. Baik. Yalah, tak ada kaitan barangkali correlation secara langsung tu tidak, tapi ia berkait dengan makan sihat, badan yang sihat, menjalani aktiviti dan gaya hidup sihat, mental sihat lepas tu. Kan? Satu badan kita ni adalah berkait kan? Ya, berkait. Okey. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembali ini kita akan masih bersama dengan Syazima untuk melihat apakah langkah seterusnya untuk kita membendung dan mencari punca masalah bagi penyakit mental di kalangan kanak-kanak ini. Selepas dalam misi hari ini.